Okay, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam kelas rakaman untuk subjek Bahasa Melayu tahun 3. Okay, jadi hari ini apa yang anak-anak akan belajar adalah tentang pemahaman. Okay, bagaimana anak-anak nak menjawab soalan bentuk kefahaman. Okay, teacher akan terangkan bagaimana untuk menjawab soalan kefahaman. Okey, untuk jawab soalan kefahaman kita ada dua bentuk. Satu dia akan bagi dalam bentuk maklumat, poster, carta. Okay, macam ni dia bagi dalam bentuk iklan lah. Okey, kalau dalam bentuk iklan, yang pertama untuk buat soalan bentuk macam ni, kita kena baca dulu maklumat yang diberi. Okey, kita baca dulu maklumat yang diberi, kita tengok kedai pakaian kanak-kanak impian. Okey, nama pemilik Puan Suryani binti Ibrahim. Okay, tarikh pembuatan 21 September 2001. Kedai pakaian tu dibuka pada tahun 2001 lah. Jumlah pekerja pada ketika itu 5 orang. Kemudahan yang disediakan, bilik cuba pakaian yang luas dan selesa. Lepas tu dia punya iklan, moto dia anak bergaya, ibu bapa ceria. Jadi maklumat yang diberi tu kita dah baca dan kita cuba faham. Okey, yang kedua, kita tengok bentuk soalan yang ditanya. Okey, apa bentuk soalan yang ditanya? Soalan pertama, siapakah nama pemilik kedai itu? Okey, siapa nama pemilik kedai itu? Kalau soalan berbentuk siapa, okey, apa yang kita perlu buat? Okey, siapakah? Bila siapakah, melibatkan orang lah. Okey, jadi kita kena ambil bermula daripada sini. Okey, nama pemilik kedai itu sampai sini. Kita cari maklumat dekat atas ni, siapa nama pemilik dia. Okey, jawapan dia adalah Puan Suryana binti Ibrahim. Okey, ini jawapan untuk soalan pertama. Jadi anak-anak perlu tulis baliklah kat sini. Nama. Okey, kena tulis balik. Okey, mula daripada nama pemilik ni. Okey. Okay, nanti anak-anak tulis. Jadi mula daripada nama pemilik. Kita akan ambil daripada sini. Nama pemilik kedai itu ialah, sebab apa kita guna ialah? Sebab ialah adalah orang. Okey, jadi anak-anak tulislah. Ialah Puan Suryana binti Ibrahim. Okey, itu soalan pertama. Mula ambil daripada sini. Nama pemilik kedai itu ialah Puan Suryana binti Ibrahim. Itu soalan pertama. Tengok pula soalan kedua. Bilakah kedai itu dibuka? Okey, bila melibatkan soalan bila melibatkan tarikh. Bila melibatkan tarikh. Okey, bila melibatkan tarikh. Jadi bila dibuka. Okey, awak kena ambil, anak-anak ambil kedai itu dibuka. Okey, lepas tu anak-anak tulis pada. Okey. Okey, kedai itu dibuka pada 21 September 2001. Okay, boleh? Boleh? Okey, kita kena ambil daripada soalan sikit dan kita tengok jawapan dekat sini. Jadi bermula ayat untuk jawapan untuk soalan kedua, kedai itu dibuka pada 21 September 2001. Ini jawapan yang kedua. Okey, boleh faham macam mana nak menjawab soalan pemahaman? Okey, untuk soalan yang ketiga, berapakah jumlah pekerja di kedai itu? Berapakah? Berapakah juga menunjukkan bilangan. Okey, jadi awak mula buat jawapan dia jumlah pekerja di kedai itu. Ambil daripada sinilah. Salin daripada sini. Jumlah pekerja di kedai itu ialah ni jawapan dia. Okey, sambung ialah dekat sini.
ialah ialah 5 orang. Okey, itu jawapan yang ketiga. Okey, soalan yang keempat. Apakah kemudahan yang disediakan di kedai itu? Okey, jadi bermula dengan jawapan awak mesti bermula kemudahan yang disediakan di kedai itu. Okey, ialah, masih lagi ialah. Okey, ialah tulis kat sini lah. Ialah, apakah kemudahan yang disediakan? Okey, ialah bilik mencuba pakaian yang luas dan selesa. Okey, yang ni jawapan nombor 3. Ini jawapan nombor 4. Okey, jadi dekat atas tu dia dah ada jawapan dia. Nombor 1, 2, 3, 4. Okey, yang terakhir apakah moto kedai itu? Okey, moto kedai itu. Okey, moto kedai itu. Ambil dari sini. Ialah, masih lagi ialah. Moto kedai itu ialah anak bergaya, ibu ceria. Okey, itu adalah jawapan bagi nombor 5. Okey. Jadi teacher dah tunjuk bagaimana cara nak menjawab soalan pemahaman bila melibatkan iklan. Okey. Kamu kena ambil sikit daripada soalan dan juga jawapan dekat iklan yang diberi. Okey. Jadi teacher harap kamu faham bagaimana nak menjawab soalan bentuk pemahaman bila diberi sama ada poster ataupun iklan. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, contoh kedua dia bagi dalam bentuk teks. Okey, bila dah bagi dalam bentuk teks, kita kena baca dulu teks yang diberi. Okey, contohnya. Okey, kita baca dulu. Okey, buluh ialah sejenis tumbuhan pelbagai guna. Tumbuhan ini biasanya tumbuh meliar di kawasan pinggir hutan. Okey. Pada masa dahulu, pokok buluh dijadikan dinding dan lantai rumah. Pokok ini juga turut dijadikan galah. Anak buluh disebut rebung. Rebung boleh dimasak sebagai sayur. Peredaran zaman turut mengubah kegunaan pokok buluh. Manusia mula mencipta alat muzik seperti angklung dan juga serunai. Okey, buluh yang telah diraut nipis dijadikan hasil kraftangan seperti bakul, tudung saji dan kipas hiasan. Bagi penduduk negara China dan Thailand, mereka telah pun berjaya mencipta payung daripada buluh dan dieksport ke negara luar. Okey, kita dah selesai baca. Okey, bila kita dah selesai baca, kita tengok soalan dia. Okey, soalan yang pertama, di manakah pokok buluh diperoleh? Okey, di manakah pokok buluh diperoleh? Okay, kita tengok pokok buluh diperoleh di mana? Biasanya kalau ikut turutan nombor, dia akan, kalau soalan pertama dia dekat atas-atas je. Soalan kedua bawah sikit. Dan soalan yang terakhir mungkin perenggan yang terakhir. Okey, di manakah pokok buluh diperoleh? Okey, tumbuhan ini, kamu tengok ya. Okey, tumbuhan ini biasanya tumbuh meliar di kawasan pinggir hutan. Okey. Jadi pokok buluh boleh diperoleh di kawasan pinggir hutan. Ni jawapan dia. Okey. Jadi ambil dari sini, pokok buluh boleh diperoleh di kawasan pinggir hutan. Boleh? Soalan pertama selesai. Okey, teruskan dengan soalan kedua. Bahagian buluh yang manakah boleh dijadikan makanan? Okey. Bahagian buluh yang mana dijadikan makanan? Okey. Tengok. Rebung boleh dimasak sebagai sayur. Jadi bahagian anak
pokok buluh kan. Okey, anak pokok buluh disebut rebung. Rebung boleh dimasak sebagai sayur. Jadi bahagian mana yang ni? Jadi bahagian pokok buluh yang manakah boleh dijadikan makanan? Okey, jadi kita jawab rebung boleh dijadikan makanan. Okey, kita ambil daripada rebung dulu. Okey, jawapannya adalah rebung. Jadi rebung, kita tulis rebung. Rebung okey, rebung boleh dijadikan makanan. Okey, jadi soalan kedua pun selesai. Okey, untuk soalan ketiga, apakah alat muzik yang diperbuat daripada buluh? Okey, kita tengok alat muzik yang diperbuat daripada buluh pula. Okey, manusia mula mencipta ni. Alat muzik seperti angklung dan serunai. Okey, jadi alat muzik yang diperbuat daripada buluh. Okey, kita ambil di sini. Alat muzik yang diperbuat daripada buluh ialah, jawapan dia apa? Okey, ialah angklung dan juga angklung dan juga serunai. Okey, ni soalan kedua. Jawapan soalan kedua. Ni jawapan soalan ni soalan ketiga. Ni jawapan soalan kedua. Okey, jadi alat muzik yang diperoleh daripada buluh ialah angklung dan juga serunai. Okey, jawapan semua ada kat atas. Okey, yang keempat, negara manakah yang mengeksport payung? Okey, negara mana yang mengeksport payung? Okey, negara China. Okey, awak boleh jawab daripada China dan Thailand yang mengeksport. Jadi tulis yang ni dulu. Ni jawapan nombor 4. Okey, tulis dulu China dan Thailand. Okey, China dan Thailand yang mengeksport payung daripada buluh. Okey. Dan soalan yang terakhir, apakah penjodoh bilangan yang sesuai menggambarkan rimbunan pokok buluh? Yang ni awak cuba carilah apa yang berkaitan. Okey, jawapan dia adalah, kalau dalam ni soalan aras tinggi lah. Awak kena tahu sendiri. Kalau yang berkaitan dengan rimbunan pokok buluh, boleh dikaitkan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apa maksud melentur buluh biarlah dari rebungnya? Maksud dia, kalau kita nak mengajar anak-anak biarlah daripada sejak kecil lagi kan. Sejak kecil lagi dah ajar. Jangan tunggu dah besar dah baru ajar. Okey, jadi itu caranya bagaimana nak menjawab soalan daripada teks. Pemahaman daripada teks. Okey, untuk hari ni teacher tak suruh awak buat kedua-dua kerja yang teacher bagi dalam rakaman ni. Cuma apa yang teacher nak awak buat adalah buat satu soalan daripada muka surat dalam buku jilid 2. Okay, dalam buku jilid 2 ni ada satu latihan yang soalan bentuk pemahaman. Okey, soalan bentuk pemahaman muka surat 32. Okey, ni adalah muka surat 32 dalam buku jilid 2. Surat 32 ni baca, petikan dan jawab soalan yang diberi. Dia bagi dalam bentuk teks. Jadi teacher nak awak jawab dulu soalan ni. Nanti kita akan bincang dalam kelas online nanti. Okey, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas rakaman nanti. Semoga anak-anak
tahu bagaimana nak buat soalan pemahaman kalau diberi sama ada iklan, carta ataupun teks. Kena tengok betul-betul lah apa jawapan dalam teks tu. Okey, sekian saja kelas kita hari ini. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.